rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa la 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan kurnianya kita dapat bertemu dalam bulan yang mulia ini, diberikan kesempatan, diberikan hidayah dan taufik untuk melaksanakan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kehidupan kita di muka bumi ini akan berakhir dengan kematian. Dan bagi orang yang beriman, kematian bukanlah penghujung dalam episod perjalanan kehidupan dia. Kita akan bertemu hari akhirat. Kita akan bertemu dengan hisab Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bertemu yang disebutkan syurga dan neraka. Persoalannya, apakah persiapan yang kita nak bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Saat kita hari ini merasakan betapa besarnya dosa yang kita lakukan. Kita hitung dekat dunia, Allahu Akbar, aku ni 40 tahun. Bagaimana kalau esok aku meninggal dunia, aku dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, mampukah aku nak bawa terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kita kenangkan dosa-dosa yang kita lakukan. Kita kenangkan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sepanjang kehidupan kita. Kita berasa tiada harapan untuk kita bawa yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan pengharapan kepada insan, menggambarkan betapa luas dan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Az-Zumar, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Allah Subhanahu wa taala menyebut, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Wahai hamba-hamba Allah yang telah melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah sesekali kamu putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan seluruh dosa-dosa kamu. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun dan dialah maha pengasih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ayat ini menunjukkan pengharapan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Pada saat kita bertemu jalan buntu, pada saat kita tak tahu apa yang kita nak buat dalam kehidupan ini, Allah Subhanahu wa taala berikan pengharapan. Wahai hamba-hamba Allah, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu putus asa dengan rahmat Allah. Tuan-tuan, sebesar mana pun masalah yang kita hadapi dekat muka bumi ini, sebesar mana pun kesalahan yang kita lakukan dekat muka bumi ini, sebesar mana pun dosa yang kita buat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sesekali kita putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita letakkan keyakinan yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa-dosa kita. Ini satu pengharapan. Dan bagi seorang insan, tak ada satu pengharapan yang paling besar dalam kehidupan insan. Dia nak balik bertemu dengan Allah. Dia nak balik bertemu Allah di akhirat nanti dalam keadaan jiwa dia suci, jiwa dia penuh pengampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia nak balik dalam keadaan yang disebut irji'i ila rabbiki radiyatin mardiyah. Kita nak balik bertemu dengan Allah dalam keadaan hati yang sejahtera, diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hari ketika zaman Nabi Musa dan juga zaman Nabi Harun alaihissalatu wassalam, berlaku kemarau yang panjang. Dan ketika itu umat Bani Israel bertemu dengan Nabi Musa. Wahai Musa, mintalah kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita.
Hujan dah lama tak turun, wahai Nabi Musa. Kita tengok binatang ternakan kita semakin kurus. Kita tengok tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman kita semakin banyak yang mati. Kita tengok sungai-sungai kita semakin surut. Kita tengok bekalan makanan kita semakin berkurangan. Wahai Musa, bermunajatlah kepada Allah. Mintalah kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, Nabi Musa AS bermunajat kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa supaya menghimpunkan seluruh Bani Israel. Ibn Qudamah menyebutkan ketika itu hampir lebih 70,000 Bani Israel berhimpun dan berkumpul untuk melakukan solat istisqa, solat minta hujan. Dan apabila 70,000 penduduk Bani Israel bermunajat kepada Allah, memohon rahmat daripada Allah, tiba-tiba setitik air tidak turun, mendung pun tidak kelihatan. Maka Nabi Musa bertanya kepada Allah, Ya Allah, kami semua telah berhimpun, kami semua telah bermunajat, apalagi yang menghalang rahmat-Mu turun kepada kami. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, Wahai Musa, bukan aku tidak memperkenankan doa dan munajat kamu semua, tetapi wahai Nabi Musa, dalam kalangan 70,000 orang yang hari ini bermunajat kepadaku, wahai Nabi Musa, ada seorang lelaki yang selama 40 tahun tak pernah tunduk dan sujud kepadaku, wahai Nabi Musa. Aku nak dia tinggalkan, keluar daripada qaryah ini, dan pastinya rahmat kau akan turun. Rupa-rupanya tuan-tuan, Allah tak turunkan rahmat kepada kaum Bani Israel ketika itu. Kerana apa? Kerana dalam 70,000 itu ada seorang lelaki yang umur dia ni 40 tahun lebih tak pernah sujud kepada Allah. Tak pernah meletakkan kepala dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Musa, Wahai Musa, kamu beritahu kepada jemaah yang hadir ketika itu, supaya dia meninggalkan majlis tersebut. Apakah Nabi Musa? Wahai ya Allah, suaraku kecil tak sampai tak boleh nak memberikan liputan yang luas. Allah kata apa, wahai Musa? Kamu sebut, aku akan sampaikan ke telinga-telinga mereka. Ketika itu seluruh Bani Israel tunduk. Tak ada seorang pun yang berani bangun. Dan dalam 70,000 tersebut memang ada seorang lelaki yang tak pernah sujud kepada Allah. Dia tengok kiri, dia tengok kanan, dia tengok depan, dia tengok belakang. Tak ada siapa pun bangun. Dan dia yakin ketika itu dialah orang yang Nabi Musa maksudkan, orang yang terhalangnya rahmat Allah turun kepada dia. Dia kata dalam hati, kalaulah aku bangun, pasti air ke atas aku. Kalaulah aku bangun, keluarga aku seluruhnya akan malu. Apa dia buat? Dia tunduk, sujud, dia tunduk sedalam-dalamnya. Ketika itu dia memunajat, Ya Allah, mungkin selama ini aku tak pernah tunduk dan sujud padamu, Ya Allah. Dan hari ini aku mengakui kesilapan dan kesilapan. Aku beristighfar kepadamu, Ya Allah. Aku memohon keampunan, aku memohon rahmatmu, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah. Tiba-tiba tuan-tuan, hujan jatuh membasahi bumi. Lantas Nabi Musa bertanya kepada Allah, Ya Allah, tak ada siapa pun dalam kalangan Bani Israel yang hari ini, yang selepas kamu nyatakan bahawa ada seorang yang tidak pernah tunduk dan sujud kepadamu, Ya Allah, bangun, tak ada seorang pun. Mengapa kau turunkan hujan pada hari ini? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Wahai Musa, sebentar tadi aku sebut pada kamu bahawa terhalangnya rahmat Allah ini kerana maksiat yang dilakukan oleh lelaki tersebut. Dan hari ini aku nyatakan bahawa rahmat dan hujan yang turun pada hari ini adalah kerana lelaki itu juga. Kerana lelaki itu juga yang betul-betul memohon keampunan dan rahmat Allah, dan Allah mengampunkan dia. Dan kerana dialah rahmat Allah hujan turun pada hari ini.
Lalu Nabi Musa berkata kepada Allah, "Ya Allah, boleh tak aku nak jumpa lelaki istimewa ni, yang kerana dia rahmat Allah datang?" Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wahai Musa, selama 40 tahun aku tutup aib dia. 40 tahun aku tutup aib dia. Tak ada siapa pun tahu dia tak pernah tunduk dan sujud kepada Allah. Takkan hari ini aku nak buka aib dia." Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ayat yang kita bacakan di awal tadi menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kehidupan kita sebelum ini bakhil, kedekut, kalaulah kehidupan kita sebelum ini tidak menyambung silaturahim, kalaulah dalam kalangan kita hari ini yang pernah bermusuhan, kalaulah sebelum ini kita dalam kalangan kita yang saling membenci, tuan-tuan, kita buangkan segala perkara-perkara mazmumah tersebut. Kita kembalilah kepada Allah, dan kita yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kita. Dan apabila dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mudahlah rahmat Allah datang. Pada saat kita fikir, "Ya Allah, aku ni struggle dalam kehidupan ni. Pergi kerja, balik kerja, duit dapat sikit, spend banyak, rasa struggle, rasa susah dalam kehidupan ni." Tuan-tuan, mungkin kesusahan yang kita tempuhi ini kerana dosa-dosa yang kita lakukan. Pulanglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan istighfar, dengan memperbanyakkan taubat, kerana bekalan inilah yang akan membawa hati-hati kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan radiyatan mardiyah, dalam keadaan hati yang sejahtera. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, pengharapan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan datangnya hari ini bulan Ramadan yang disebutkan awaluhu rahmah, awalnya rahmat. Rahmah ni apa, tuan-tuan? Yang Allah sebut dalam Quran, "Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Kalaulah bukan kerana kurniaan Allah ke atas kamu, wa rahmatuhu, dan rahmat Allah ke atas kamu, lakuntum minal khasirin, maka kamu berada dalam golongan yang rugi. Yang hadis kita baca tadi, awalul rahmah, kita dapat rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala kerana di bulan Ramadan. Rahmat ni apa? Rahmat ni kasih sayang Allah. Betapa kasihnya Allah Subhanahu wa taala menyambung kehidupan kita di bulan Ramadan. Pada saat kadang-kadang kita bertemu Ramadan, kita tengok kanan kita, kita kata, kawan aku sama-sama iftar, sama-sama berbuka puasa tahun lepas, tahun ni dah tak ada dah. Keluarga kita sama-sama gathering buka puasa, selama ini ada 5 orang, tahun ni tinggal 4 orang dah. Seorang Allah tarik, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia. Kawan-kawan kita, tuan-tuan, yang sebelum ini sama-sama kita bertarawih di surau yang sama, di saf yang sama, kita tengok kiri kita, kanan kita, dah seorang dah pergi meninggalkan kita, hilang dah satu orang dalam saf kita. Tapi Allah berikan rahmat pada kita untuk bertemu sekali lagi Ramadan. Kenapa? Kerana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah nak bagi? Allah sambung kehidupan kita untuk kita membawa bekal yang sebanyak mungkin untuk bertemu dengan Allah. Bekal apa yang paling baik yang kita nak bawa? Tidak lain tidak bukan bekal untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni banyak permintaan yang kita nak minta kepada Allah. Dan di antara malam yang special di Ramadan ini ialah malam Lailatul Qadar. Kita kalau nak tulis permintaan panjang, 1 A4, 2 A4. Nak kahwin 3, 4 macam tu, kan. Nak kereta Bentley, Mercedes, kan, BMW. Kalau hajat kita banyak sekali. Kalaulah tuan-tuan, Allah berikan kita signal malam apa, malam Lailatul Qadar, tuan-tuan rasa tuan-tuan nak minta apa? Tuan-tuan jawab sendirilah. Saya nak minta sekian. Saya nak
bini aku backing, kau minta bini lembut-lembut seorang lagi buat alhamdulillah, cukup lah. Contoh, kan? Kan? Kita nak minta macam-macam. Sebab kita tahu malam tu malam Allah makbulkan doa. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi yang mulia, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalaulah kami direzekikan untuk bertemu malam Lailatul Qadar, apakah doa yang paling baik kami nak minta kepada Allah?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Wahai Aisyah, kalau kamu bertemu dengan malam Lailatul Qadar, mintalah dengan satu doa. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna." Doa untuk kita meminta keampunan. Allahumma innaka afun karim, ya Allah, engkau lah yang maha pengampun dan maha pemaaf. Tuhibbul afwa, yang mencintai orang-orang yang mencintai dan menyukai memberikan kemaafan. Berilah kemaafan, berilah pengampunan kepada kami. Rupa-rupanya tuan-tuan, doa yang paling baik, bekal yang paling baik kita nak bawa kepada Allah ialah hati yang sejahtera, yang bersih daripada segala dosa-dosa. Kita minta pengampunan kepada Allah yang paling besar, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan. Ibnu Athaillah Iskandari dalam kitabnya Al-Hikam sebut apa? Kata Ibn Athaillah, khairu ma tatlubu minhu ma huwa talibuhu minka. Sebaik-baik permintaan yang kamu nak minta kepada Allah, mintalah apa yang Allah minta pada kita. Allah nak minta kita, irji'i ila rabbiki radiyatin mardiyah. Allah minta kita pulang dalam keadaan radiyatan mardiyah, dalam keadaan hati yang sejahtera. Inilah permintaan Allah yang perlu kita minta supaya kita mendapat pengampunan yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kesimpulannya, yang pertama, kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada kita. Yang kedua, kita wajib beriman adanya hari kiamat, adanya hari akhirat. Dan apabila kita beriman pada hari akhirat, ketika itu kita akan mempersiapkan persiapan. Yang Nabi sebut, ya Allah sebut, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bawalah bekal, dan bekal yang paling hebat ialah takwa. Takwa ini kita jaga perkara kebaikan, melaksanakan perintah Allah dan berusaha meninggalkan segala larangan Allah. Gunakan Ramadan yang ada ini untuk memperbanyakkan istighfar, membanyakkan minta ampun kepada Allah, dan yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan berikan keampunan pada kita. Kita yakin Allah berikan keampunan, insya-Allah di hujung nanti kita akan menjadi orang yang baru, yang disebut layaknya kita menyambut Idul Fitri, kembali dalam keadaan fitrah. Apa maksud fitrah? Kembali dalam keadaan yang baru, yang suci daripada dosa, yang suci daripada segala dosa-dosa setelah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah untuk meneruskan ibadah di bulan Ramadan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.